Menarik pagi ini, Dewan Rakyat digemparkan kenyataan MP Bukit Gantang yang sedia sokong PMS. Bekas KP Jabatan Komunikasi dedahkan identiti Mr. H kepada polis. Menteri Besar Terengganu dikritik kerana bertanding PRK Kemaman. Syahidan mahu MP Tampin tarik balik perkataan PL Pembangkang. MP tumpat cadang restoran diasingkan bagi perokok dan bukan perokok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep News edisi pagi Selasa 21 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, sesi Dewan Rakyat tengah hari semalam menjadi tegang berikutan sindiran antara Blok Pembangkang dan kerajaan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pembangkang yang sedia menyokong kerajaan perpaduan jika peruntukan kawasannya diluluskan. Kekecohan bermula apabila Muhammad Sani Hamzan menyindir Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mengenai sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim jika peruntukan untuk kawasannya diluluskan. Syed Abu Hussein semasa berbahas RUU Perbekalan 2024 peringkat jawatan kuasa Kementerian Kesihatan menyentuh isu naik taraf 2 pusat kesihatan di kawasannya. Beliau mengulangi permintaannya untuk menaik taraf pusat kesihatan Bukit Gantang dan Air Putih kepada tahap 5 dengan perbelanjaan RM25 juta setiap pusat. Muhammad Sani kemudiannya mengkritik Syed Abu Hussein yang dianggap tidak memiliki pendirian menyebabkan keadaan tegang di Dewan Rakyat. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Alice Lau Kiong terpaksa campur tangan untuk meredakan keadaan dan mengarahkan Dato' Adnan Abu Hassan untuk memulakan perbahasannya. Syed Abu Hussein Hafiz mengulangi pendiriannya dengan berkata, beliau akan memberi sokongan kepada kerajaan Madani jika permohonan peruntukan RM30 juta di bawah belanjawan 2024 diluluskan untuk kawasan parlimennya. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof telah mendedahkan identiti Mr. H kepada pihak polis di Kajang semalam. Beliau juga membuat satu lagi laporan polis mengenai penularan laporan sebelum ini yang melibatkan video perbualan miripnya dengan seorang kaki tangan JCOM. Katanya beliau turut membuat laporan polis terhadap Raja Petra berkaitan video TikTok yang mengandungi maklumat peribadi yang dikatakan membahayakan keselamatan diri dan keluarganya. Muhammad Agus berkata demikian kepada pemberita selepas selesai berjumpa dengan pegawai penyiasat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Ditanya mengenai siasatan terhadap Abdul Wahab, beliau menyatakan tidak mengetahui mengenai perkara itu. Muhammad Agus tiba di IPD Kajang jam 2 petang bersama peguamnya Faizal Abdul Rahman dan meninggalkan IPD lebih dari 2 jam kemudian setelah memberi keterangan. Media sebelum ini melaporkan polis menerima laporan berhubung rakaman video tular mengenai perbualan lucah yang didakwa melibatkan 2 individu. Sebagai tindak balas, Muhammad Agus meletak jawatan sebagai Ketua Pengarah JCOM dan mendakwa video tersebut palsu dan disunting oleh pihak tidak bertanggungjawab. Keputusan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar untuk bertanding dalam pilihan raya kecil Kemaman telah menimbulkan kritikan dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai tindakan yang tamak. Pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said mengatakan tanggungjawab berat sebagai Menteri Besar seharusnya menjadi fokus utama Ahmad Samsuri dan bertanding sebagai adun Ru Rendang serta Ahli Parlimen dianggap sebagai tindakan yang tidak wajar. Menurut Ahmad Said, sepatutnya Ahmad Samsuri memberi peluang kepada orang lain dari Kemaman untuk berkhidmat dengan menekankan kepentingan kehadiran wakil yang benar-benar mewakili kawasan tersebut. Beliau berpendapat bahawa penumpuan seorang menteri besar pada kedua-dua jawatan tersebut dapat mengakibatkan kurangnya fokus dan kurang keberkesanan dalam melaksanakan tugas-tugas masing-masing. Ahmad Said turut menyatakan bahawa Ahmad Samsuri sepatutnya memberi peluang kepada orang lain untuk berkhidmat, terutamanya dengan mengambil kira sibuknya tugas sebagai menteri besar. Beliau menekankan bahawa terdapat banyak individu
yang boleh memberi sumbangan positif kepada kawasan tersebut dan tidak seharusnya semua kuasa dikawal oleh satu individu sahaja. Berdasarkan penjelasan Ahmad Said, calon Barisan Nasional dalam PRK Kemaman, Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor dilihat sebagai individu yang layak dan mempunyai pengalaman untuk menggantikan Ahmad Samsuri. Ahmad Said mendesak rakyat Kemaman untuk memberi peluang kepada bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia tersebut sambil menyatakan bahawa ini merupakan satu-satunya peluang bagi BN mendapatkan satu kerusi parlimen dalam pilihan raya tersebut. Beliau menegaskan bahawa pemilihan Raja Muhammad Afandi adalah langkah unik di mana pemimpin top 5 Malaysia diberi ruang untuk bertanding. Ahmad Said juga menyeru rakyat untuk memilih BN sebagai alternatif yang lebih baik bagi kesejahteraan Kemaman kerana kekurangan peruntukan dan komitmen dari pihak PAS yang kini menguasai kesemua kerusi parlimen di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim telah mengeluarkan amaran kepada Datuk Muhammad Isam Muhammad Isa agar menarik balik perkataan PL yang ditujukan kepada Wakil Rakyat Blok Pembangkang. Amarannya berikutan ketidakhadiran mereka pada sesi pagi Dewan Rakyat yang disifatkan sebagai keterlaluan dalam perbahasan mengenai rang Undang-Undang Perbekalan 2024. Amaran tersebut diberikan sebelum Syahidan memulakan perbahasan dalam jawatan kuasa bagi Kementerian Kesihatan di mana beliau menegaskan bahawa penggunaan istilah PL adalah tidak patut. Syahidan memberi notis kepada Muhammad Isa menyatakan bahawa jika perkataan tersebut tidak ditarik balik, beliau akan merujuk perkara tersebut kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan di bawah Seksyen 36-12. Syahidan juga mempersoalkan dakwaan yang mengaitkan Ahli Parlimen Pembangkang dengan Ponteng, sementara mereka secara kerap hadir dan menunggu sehingga sesi parlimen berakhir. Pada sesi pagi sebelumnya, Muhammad Isam telah mengecam sikap pembangkang yang tidak hadir pada sesi soal jawab lisan. Tindakan beliau menyifatkan situasi itu sebagai PL pembangkang mendapat respon apabila Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membincangkan isu tersebut dan menggambarkannya sebagai perilaku tidak wajar. Mumtaz Maknawi, Ahli Parlimen PN Tumpat, mendesak kerajaan agar mempertimbangkan untuk memisahkan restoran antara perokok dan bukan perokok. Beliau menyatakan bahawa walaupun terdapat pelbagai kempen anti merokok dan peraturan kerajaan dibuat, penguatkuasaan terhadap merokok di kawasan yang dilarang, terutamanya di kedai makan, masih lemah. Kelemahan itu menyebabkan banyak orang, terutama ibu bapa yang membawa anak-anak, terpaksa berhadapan dengan pelanggan merokok yang tidak bertanggungjawab di dalam restoran. Mumtaz mencadangkan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengklasifikasikan restoran perokok dan restoran bukan perokok demi keselesaan pengunjung. Mumtaz menegaskan bahawa tindakan itu perlu diambil demi keselamatan dan kesihatan orang awam, terutama kanak-kanak dan wanita hamil dari bahaya asap rokok. Ahmad Fadli Syari, Ahli Parlimen PN Pasir Mas, turut menggesa Kementerian Kesihatan untuk menguatkuasakan larangan merokok di kawasan awam. Beliau memberi penghargaan kepada bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad dari PH Kuala Selangor kerana penguatkuasaan ketat yang diterapkan semasa beliau menjadi Menteri Kesihatan. Ahmad Fadli Syari berpendapat bahawa tindakan tegas seperti itu perlu diulangi untuk menimbulkan kebimbangan di kalangan perokok dan menggalakkan kepatuhan terutamanya di kedai makan yang sering dikunjungi oleh keluarga dengan anak-anak kecil. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.